UPM, UPM. Wah, Assalamualaikum, salam sejahtera. Sekarang ni Akmal berada di Universiti Putra Malaysia. Kenapa Akmal ada dekat sini? Kerana Akmal akan bersama dengan seorang ikon yang cukup hebat. Katanya mempunyai pengalaman yang cukup banyak di dalam kebudayaan dan kesenian, terutamanya seni teater. Wah, siapa ni? Nak tahu siapakah beliau? Jom kita bersama dengan Dr. Azrai Azmi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dr. Azrai bin Azmi daripada Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Teknik, dan saya juga merupakan seorang aktivis teater. Saya dilahirkan pada 2 Julai 1980. Ini bermakna usia saya sudah pun menjangkau 42 tahun dan dilahirkan di Sungai Bakap, Pulau Pinang. Saya ada 5 orang adik-beradik. Abang pertama sudah pun meninggal dunia, tinggal 4 yang masih hidup, dan saya merupakan anak bongsu daripada 5 adik-beradik tersebut. Sebenarnya penglibatan awal adalah secara tidak sengaja. Okey, saya tidak pernah berlakon semasa zaman saya undergrad di Universiti Putra Malaysia dulu. Saya tak pernah berlakon. Cuma saya datang melihat, menyokong rakan-rakan berlakon. Tetapi ketika saya bersama dengan rakan-rakan daripada Universiti UPSI, kawan-kawan saya ni dia buat satu orang kata apa, perjumpaan alumni UPSI. Kemudian mereka mengajak saya untuk membantu mereka dalam produksi tersebut. Tapi secara tidak langsungnya saya terlibat sebagai pelakon pula. Kerana salah seorang daripada pelakon tak dapat menyertai. Itulah orang kata apa, the first teater yang saya berlakon tahun 2004 kalau saya tak silap, bertajuk Dalam Balai Cinta. Dan kemudian bila saya jadi cikgu, orang kata apa, guru besar saya pula di Sekolah Kebangsaan Pandan Indah minta saya bentuk satu pasukan teater. Kemudian saya pun bentuk pasukan teater itu, dan dari situlah saya mula macam mencari ilmu, mencari pelbagai sumber untuk saya memantapkan skill PDP saya dalam teater, dan akhirnya saya sendiri terjerumus, orang kata apa, terjerumus kan, menjadi seorang pelakon dan terus mencintai bidang teater ini sampai sekarang. Okey, kalau tercetus minat, betul-betul minat ni, orang kata apa, kali pertama bila saya form kumpulan tu, bila saya dapat lihat kan, anak-anak teater saya ni, bila diorang macam mengadu, diorang ni ada masalah ni, masalah ni, rupanya mereka ni ada pelbagai cerita di sebalik kehidupan seharian mereka. Jadi bila saya bersama dengan mereka, saya dapati teater ini adalah satu medium terapi untuk mereka, orang kata apa, memujuk hati mereka ataupun untuk memperbaiki disiplin mereka. Dan ketika itu saya lihat teater ini bukan sekadar pentas, bukan sekadar lakonan, tetapi lebih daripada itu. Ya, betul lah kata pepatah, teater memanusiakan manusia. Maka sejak itulah saya rasa jatuh cinta yang teramat dalam dan betul-betul cintakan bidang teater dan tak pernah lagi berpaling. Sejak itulah saya membantu rakan saya, nama dia Cikgu Muhammad Bakri, daripada masa tu dia sekolah di Sekolah Teknik Setapak, Sekolah Menengah Teknik Setapak, untuk menghasilkan teater yang bertajuk Angin. Okey, kita masuk pertandingan teater sekolah-sekolah menengah untuk pertandingan teater Komsas, dan kemudian ditakdirkan tiba-tiba termenang untuk peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah pada tahun 2007 itu collaboration pertama. Kemudian kami restage, dan 2010 kami alhamdulillah dapat jadi Johan Kebangsaan. Sejak itulah saya katakan, oh rupanya aku ni macam bolehlah involve dalam teater ni. Sejak itulah saya pun terus involve. Dan orang kata apa, kalau karya pertama daripada hasil saya, macam saya katakan tadilah, teater Angin. Kalau nak cakap pasal status pendidikan, saya kalau dari segi akademik, saya sebenarnya tidak ada langsung
latar belakang teater. Saya adalah graduan Bachelor Science Bioindustry di Universiti Putra Malaysia. Master dan PhD saya dalam bidang pendidikan lah. Memang tak ada kena-mengena dengan teater, tapi alhamdulillah saya dikelilingi oleh rakan-rakan yang ada pendidikan teater. Jadi saya banyak belajar secara tidak langsung daripada rakan-rakan. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya memang mengambil short course di bawah Jurulatih Seni Budaya Negara, di bawah JKKN. Jadi dari situlah saya dapatkan ilmu teater secara formal. Yang memberi dorongan dan inspirasi diri sendiri. Sebenarnya yang memberi dorongan dan inspirasi, saya mungkin tidak bernasib baik seperti orang lain. Di mana saya mungkin daripada family saya tidak ada seorang pun yang terlibat dalam dunia seni. Dan even though saya pun tidak ada latar belakang seni yang orang kata apa, dari segi akademik saya tidak ada latar belakang seni. Jadi saya yakin dan percaya setiap orang yang berjumpa dengan saya, setiap orang yang bersama dengan saya adalah orang yang memberi dorongan dan sokongan. Antaranya seperti yang di belakang ni, iaitu anak-anak murid saya, rakan-rakan saya dan juga semua yang pernah bersama dengan saya, rakan-rakan di sekolah lama dan juga rakan-rakan yang berada di institusi sekarang. Juga rakan-rakan aktivis yang bersama dengan saya. Mereka lah yang memberi dorongan dan mereka jugalah yang memberi inspirasi untuk saya terus setia dalam bidang teater. Karya pertama yang saya lakonkan adalah dalam Balai Cinta. To be honest, tahun 2004. Alamak, macam mana nak ingat dia? Dia cerita sebenarnya senang cerita macam ni. Nama watak saya lupa, lebih kurang Inang apa saya lupa, kerana sepatutnya watak itu perempuan, tapi saya tidak menjadi perempuan. Dia jadi lelaki, cuma ambil nama watak perempuan dia je lah, Inang. Cuma disebabkan pelakon asalnya tidak dapat untuk sertai mereka, jadi mereka minta saya bantu menyelesaikan masalah produksi untuk bersama dengan mereka. Secara peribadi, memang banyak masalah lah sebab saya tak pandai berlakon, saya tak reti berlakon, kali pertama berlakon dan saya pula react dengan penonton. Maksudnya bila penonton macam suka, kita ni lagi berlebih-lebih lah kan. Dan pada ketika itu ada pelakon utama sedang bercakap dan pelakon itu ada mesej yang disampaikan, tapi sayangnya mesej tersebut terlindung di sebalik lakonan saya yang mendahului. Sejak lepas tu kena marah dengan pengarah lah. Pengarah kata mesejnya di sini, kau kena faham, dia kata. Kau tak bolehlah mendahului dia. Sejak tu saya memang semat dalam hati saya, kalau kita nak bagi react yang kecil, jangan mendahului orang yang sedang bercakap kerana ia akan mengganggu mesej untuk disampaikan kepada pelakon. Kerana penonton akan react dengan kita kan. Yang itu memang satu pengalaman yang orang kata apa, pengalaman yang paling berharga dan juga satu pengajaran yang paling besar kepada saya. Ikon dalam bidang teater, kalau kalau ikon ni kalaulah diberi peluang untuk menyenaraikan ramai, tetapi antara yang saya macam betul-betul selut, mereka ni adalah antara academician dan juga aktivis seperti Dr. Lenny daripada UM, kemudian kita ada Dr. Andika daripada USM. Mereka ini mereka berlakon pun hebat, mengarah pun hebat dan mereka juga adalah aktivis dan juga academician. Jadi saya ingin menjadi seperti mereka, academician dan juga aktivis yang berjaya. Dalam masa yang sama, saya juga minat juga pelakon-pelakon yang seperti kalau dalam bidang teater ni, Miliana Arsyad contohnya. Saya juga suka dengan Dr. Mardiana daripada UPSI, dia juga seorang aktivis. Saya juga sangat suka dengan lakonan beliau. Jadi mereka ini antara yang saya sangat adore dan saya ingin menjadi seperti mereka kalaulah diberi peluang. Okey, saya pernah berlakon dengan pada tahun 2011 saya pernah berlakon cerita Duri Hati. Bila saya diberitahu oleh pengarah masa itu Kusyari Mahyudin diminta saya berlakon dengan Miliana. Saya menjadi suami, Miliana menjadi isteri. Saya sangat teruja. Latihan pertama tu orang kata apa, dah hafal skrip. Tak sempurna tapi dah cuba menghafal skrip. Kerana saya akan berlakon dengan ikon saya, macam tu. Jadi bila orang kata apa, saya bagi full energy. Itu yang pertama. Pengalaman paling baru ini. Sekitar November tahun 2022, saya berlakon dengan Dr. Mardiana daripada UPSI. Bila saya diberitahu dia akan jadi mak saya, ya Allah, dia satu pengalaman yang paling indah kerana saya minat dengan lakonan dia. Jadi bila saya sampai set tu, orang kata apa, everything semua saya dah set dalam kepala otak agar saya bersedia kerana saya akan berhadapan dengan orang yang paling saya minat. Jadi alhamdulillah everything okey dan harap saya dapat bekerjasama lagi dengan kedua-dua ikon lakonan yang saya sangat minat tersebut. Ada banyak juga, alhamdulillah, tapi dalam banyak-banyak ni saya ingat dengan arwah Mak Yan ataupun arwah Azan Edawati.
Saya sangat teringat masa tu kami berlakon tahun 2011 kalau saya tak silap di Istana Budaya musikal Tun Mahathir season kedua. Ketika dapat merapati Mak Yan, saya bersama dengan Mak Yan, kemudian Mak Yan tanya saya ni full time ke atau apa ke, macam mana? Saya bagi tahulah saya cikgu, masa tu saya kerja cikgu, tetapi saya sangat minat teater. Dan dia beri satu pesanan, dan pesanan ini saya ingin kongsi dengan ramai orang. Kata Mak Yan, kalau dalam teater ini atau dalam apa juga pekerjaan, if you come sharp on time means you late. If you come earlier means you sharp on time. Kata-kata itu memang saya pegang dalam setiap lakonan yang saya, dalam setiap rehearsal untuk teater-teater yang saya sertai dan juga dalam kerja hakiki saya. Kalau ikutkan mungkin kalau saya teringin nak berlakon watak aksi, tapi dia mungkin akan membataskan dari segi orang kata apa, fizikal saya tak cukup strong untuk berlawan misalnya. Tetapi itulah yang menjadi satu keinginan kepada saya untuk mencabar kebolehan saya. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita berlatih, kita keep rehearse, kita akan dapat benda itu. Tapi dalam masa yang sama saya beberapa benda lah yang saya nak buat sebelum ni dah dapat buat lah. Cuma dari segi yang saya tak dapat buat itu dari segi aksi lah. Jadi saya harap macam saya dapat peluang untuk melakukan watak aksi satu hari nanti kerana saya faham fizikal akan membataskan saya. Tetapi itulah yang memberikan cabaran untuk saya berlakon. Itulah orang kata kan, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia. Siapa yang tahu, samalah seperti dengan ikon kita ni, daripada nak cuba-cuba je terus menjadi salah satu kerjaya di dalam kehidupannya. Memang terbaiklah Dr. Azrai Azmi. Wah, besarnya Dewan Kebudayaan dan Kesenian di UPM ni kan. Mudah-mudahan masih lagi menyaksikan bersama Ikon dengan saya, Akmal Nazli. Macam mana? Adakah anda semua sudah terinspirasi daripada cerita-cerita yang diceritakan oleh ikon kita, Dr. Azrai Azmi? Saya pasti ramai meminat tahu kan, apa antara kriteria-kriteria utamanya untuk menjadi penggiat seni teater yang berjaya? Rutin kehidupan saya sebagai seorang pensyarah, pagi-pagi pergi ke kampus, kemudian saya akan siapkan semua dokumen-dokumen pengajaran saya macam slide, dan saya akan membuat sedikit revision sebelum saya masuk ke kelas. Kemudian masuk ke kelas dan kemudian bila habis PDP, saya mungkin akan buat sedikit orang kata apa, refleksi apa yang berlaku pada sepanjang PDP pada hari tersebut. Dan kemudian saya akan, kalau perlu untuk membuat kajian tindakan, saya buat. Kalau tidak perlu, based on that refleksi, saya tak buatlah. Jadi itulah refleksinya sehari-hari, itulah cycle-nya kerja saya sebagai seorang pensyarah, tak termasuklah kerja-kerja penyelidikan yang lain. Itulah orang kata apa, kehidupan seharian sebagai seorang pensyarah. Kalau penggiat seni ni, kalau saya bukanlah seorang orang kata apa yang full time. Jadi saya based on job. Based on job kan. Kalau ada job, insya-Allah lah saya akan terus orang kata apa, akan pergi attend latihan lah. Selalunya kalau dari segi latihan ni, saya akan macam kalau selalunya balik kerja, saya akan terus saya tak akan balik rumah lah. Saya akan terus pergi ke tempat latihan, berehat kat tempat latihan, dan kemudian kita buat latihan, dan habis latihan kita balik, dan mungkin latihan pada hari Minggu juga. Jadi kita pergilah latihan pada hari Minggu. Jadi bila ada latihan, saya akan orang kata apa, menyegerakan semua kerja-kerja rutin saya sebagai pensyarah agar tidak mengganggu waktu latihan pada malam hari ataupun tidak mengganggu latihan pada hari Minggu. Kalau tugas sebagai seorang pelakon, sebenarnya tugas seorang pelakon ini adalah untuk menyampaikan mesej. Jadi yang pertama, sudah tentulah untuk membaca skrip yang sebenar, berbincang dengan berbincang dengan pengarah, dan kemudian kita akan buat rehearsal demi rehearsal untuk menjadikan kita hampir tepat
tepat dengan kehendak watak tersebut. Dari orang kata apa, secara individu, saya berpegang kepada teori perubahan Lewin. Dia ada 3 perkara. Yang pertamanya adalah pencairan, yang keduanya adalah kepada peralihan dan yang ketiganya pembekuan. Apa peralihan yang pertama? Pencairan yang pertama. Pencairan, saya akan cairkan diri saya. Maksudnya saya cuba buang habit saya, buang sifat saya sedikit demi sedikit. Kemudian saya cuba alihkan diri saya menjadi watak yang dikehendaki. Kemudian saya akan buat pembekuan, iaitu saya bekukan apakah kehendak watak itu kepada diri saya, agar pada hari pementasan saya akan dapat lakonkan seperti apa yang dikehendaki oleh watak. Tidak ada lagi Azrael bin Azmi dalam diri saya. Akan jadi watak tersebutlah. Kalau watak tu Umar misalnya, Umarlah jadinya. Macam itulah. Saya berpegang kepada teori tersebut untuk menjadikan saya siapa watak yang saya lakonkan. Mungkin orang lain dia ada style dia, tetapi mungkin kerana saya ni orang dalam bidang pendidikan kan, jadi saya berpegang kepada teori yang relevan dengan saya dan dia boleh dipraktiskan dalam bidang teater bagi saya. Macam saya katakan tadi, yang pertama, saya akan memastikan kerja-kerja saya kedua-dua bidang orang kata apa, tidak tergendala. Itu yang pertama lah. Jadi kalaulah saya dah tahu dah kalau saya terlibat dengan mana-mana pementasan, saya ada schedule kita ada schedule kita, ada jadual kita kan. Jadi saya akan menyegerakan untuk saya menyiapkan kerja-kerja rutin saya agar kerja-kerja rutin saya ini tidak mengganggu kerja-kerja lakonan saya. Jadi saya akan siapkan semua kerja dan bila saya pergi latihan, semuanya adalah based on latihan saja. Saya tidak akan ingatkan lagi kerja-kerja rutin saya. Jadi berpegang kepada jadual, betul-betul berpegang kepada jadual. Itu sajalah cara saya membahagikan. Apa-apa pun bagi saya keyword dia fokus. Jurulatih seni teater, okey. Saya pernah tugas sebagai seorang jurulatih seni teater. Saya pernah bertugas sebagai jurulatih seni budaya negara di bawah JKKN untuk beberapa buah sekolah. Selalunya kami akan dapat modul yang dibekalkan oleh JKKN dan kemudian kita akan berbincang dengan pihak sekolah bilakah masa yang sesuai untuk kita pergi ke sekolah untuk melatih, dan selalunya kita akan macam pastikan pelajar bersedia dan kita pun bersedia dan kita cari satu masa yang sesuai dan kita akan melatih mereka. Okey. Latihan sebagai jurulatih ini, kita bukanlah mengingatkan pelajar, bukan soal pentas, bukan soal make up, bukan soal glamour, bukan. Tetapi soal untuk mendisiplinkan diri dalam pementasan dan menjadikan teater itu juga sebagai salah satu panduan untuk mereka menjadi pelajar yang baik. Orang kata apa, kalau dalam teater ni kita ada latihan fokus, kemudian mereka ni pun sharp on time, whatever segala bagai ni, benda-benda ni boleh diimplementkan di dalam diri mereka sebagai seorang pelajar. Dan alhamdulillah saya rasa kebanyakan orang yang belajar teater ini secara langsung ataupun tidak langsung, kebanyakannya dia akan sukses dalam kerjaya yang dipilih kerana mereka implement disiplin dalam teater itu dalam kerjaya yang mereka bawa. Kalau ada masa lapang, persoalan pertama pada diri saya sendiri, saya ada masa lapang tak? Okeylah, kalau ada masa lapang apa yang saya lakukan? Okey, saya memang gemar membaca lah. Saya akan membaca, selalunya saya akan baca buku-buku, sebenarnya jujur buku-buku fiksyen, kerana bila buku-buku fiksyen ni dia akan menjadikan saya macam berimajinasi, dan secara langsung sebagai seorang yang menceburkan diri dalam bidang teater, kita perlu untuk mempunyai imajinasi yang luas, yang tidak terbatas untuk menjadikan kita seorang pelakon yang serba boleh. Jadi macam saya memang akan membaca buku-buku yang fiksyen lah untuk merangsang saya punya pemikiran ataupun merangsang saya punya kreativiti dan juga merangsang saya punya untuk menjadikan pemikiran saya tidak terbatas. Itu saja. Sebenarnya saya OCD. Kalau sesuatu perkara, kalau kat rumah lah ataupun dekat tempat kerja pun, kalau buku tak teratur, saya akan pastikan teratur baru saya balik. Kat rumah pun macam tu. Saya nak tidur, tiba-tiba lama ada benda yang tak kemas, saya sanggup kemas baru tidur. Saya OCD. Yang seterusnya, saya ini juga adalah seorang yang orang nampak macam sombong sebenarnya sebab saya tak reti nak memulakan, tak reti untuk menegur. Sebab sebenarnya walaupun saya banyak bercakap, orang nampak saya kuat bergaul, tetapi sebenarnya saya adalah seorang yang introvert. Maksudnya saya pada diri saya sendiri. Jadi
Sebab tu saya nampak sombong dalam satu-satu function atau satu-satu majlis kerana saya tidak tahu untuk memulakan. Tetapi setelah memulakan, insya-Allah bila kita break the ice, saya akan menjadi extrovert. Okey, yang seterusnya saya ni hydrophobic kot. Saya takut pada ketinggian. Jadi nak naik flight pun kadang-kadang tu saya akan pastikan saya tak duduk di tepi sebab saya takut nak tengok ke bawah. Okey. Seterusnya, saya juga adalah seorang yang walaupun saya introvert tapi saya juga adalah seorang yang cepat adapt lah. Kalau kita dah ada, kita akan cepat adapt dengan situation dan seterusnya saya of course lah saya akan orangnya ikut rules. Kalau rules kata begini, beginilah. Jadi kalau dalam pengajaran tu kalau orang kata rubrik skema pemakan tu macam ni, macam mana pun budak rapat dengan saya pun tak akan dapat markah lebih kerana rules is rules bagi saya. Untuk menjadi seorang pelakon yang profesional, satu, berdisiplin, dua, fokus. Saya rasa dari segi rupa, insya-Allah saya rasa macam bakat anda akan mencantikkan diri anda di atas pentas. Tetapi bila anda fokus, bila anda fokus dan bila anda berdisiplin, saya rasa anda akan dapat apa yang dikehendaki dan anda akan dapat orang kata apa, menjalani latihan rehearsal dengan sangat baik dan seterusnya dapat menjayakan pementasan dengan sangat sempurna. Saya ada seorang rakan, dialah sebenarnya orang pertama yang cakap kat saya, kamu berbakat. Bakat ke? Kamu boleh berlakon lah maksudnya. Dia kata, kawan saya itu Muhammad Azam Razali, dia juga seorang aktivis dan juga seorang penulis lah sebenarnya. Dan dialah orang kata apa yang banyak memberi dorongan, galakan dan kadang-kadang banyak juga karya-karya dia saya berlakon dan saya pernah berlakon di bawah arahan dia. Jadi saya menamakan dia sebagai guru saya. Okey, kalau tips daripada dia, antara yang saya ingat, beliau pernah menyatakan kepada saya bahawa Azrai, lakonan ini bukan soal pentas tetapi soal bagaimana kita nak sentuh hati manusia. Dia kata, jangan sesekali tunjukkan kamu pandai berlakon tetapi pastikan kamu berlakon dari dalam hati kerana hanya hati kita yang mampu untuk menyentuh hati orang lain. Biar hati kita berbicara dengan hati orang lain. Berlakonlah dengan sejujur-jujurnya dan akhirnya hati kita akan berbicara dengan hati orang lain dan orang lain akan dapat impak daripada apa yang kita lakonkan. Itu nasihat dia. Jangan sesekali tunjuk pandai berlakon tetapi berlakonlah dengan jujur. Disiplin dan fokus, itulah dia antara kunci utama untuk menjadi penggiat seni teater yang berjaya. Baru tahu. Okeylah, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini banyak lagi cerita-cerita yang menarik daripada Dr. Azrai Azmi, ikon kebudayaan dan kesenian. Baik, bertemu kembali dalam Bersama Ikon dengan saya, Akmal Nazim. Kita tahu kan, di dalam kehidupan ni ada pasang, ada surut, ada manis, ada pahit. Samalah seperti ikon kita ni, Dr. Azrai Azmi yang bakal menceritakan kisah kehidupan. Okey, kalau dari segi pencapaian, semasa saya menjadi seorang jurulatih seni budaya negara di bawah JKKN, saya pernah melatih salah satu pusat ni Politeknik Metro Kuala Lumpur. Dan ketika itu ada satu pertandingan dekon antara Politeknik se-Malaysia dan saya mengarahkan satu dekon yang bertajuk Api Barbeku dan ketika itu saya diangkat sebagai pengarah terbaik dan dekon tersebut juga memenangi skrip terbaik pada ketika itu. Dalam pertandingan dekon peringkat kebangsaan antara Politeknik se-Malaysia dalam tahun, kalau saya tak silap, 2017
2013 kalau saya tak silap. Itu yang antaranya lah. Selain daripada itu, saya juga pernah memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik untuk Festival Teater Negeri Selangor, menerusi teater yang bertajuk Jalan Mati, karya Roy D. Rokidi, arahan Kusyari Mahyudin pada tahun 2015, dan juga mendapat tempat kedua untuk Festival Teater Malaysia pada tahun 2016 untuk karya yang sama, iaitu Jalan Mati. Dan selain daripada itu, saya juga semasa saya menjadi full-time student dekat UKM, saya pernah dapat anugerah pengarah terbaik jugalah untuk festival teater dekat sana, bila saya mengarah satu teater yang bertajuk Topeng. Itu antara yang saya pernah. Saya tak banyak masuk pertandingan, tapi itu antara yang pertandingan yang saya masuk dan menang. Alhamdulillah. Okey, antara anugerah, kalau bercakap tentang anugerah yang saya terima selain daripada bidang teater, sebagai seorang academician, of course lah, saya juga adalah penyelidik dan juga membentangkan kertas penyelidikan. Saya pernah diangkat, kertas penyelidikan saya pernah menang dalam beberapa pembentangan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa, dan saya juga pernah menang pembentang terbaik untuk dalam Kolokvium. Juga saya pernah diangkat sebagai pembentang terbaik. Contohnya baru-baru ini dalam Minds di Kuala Terengganu, di IPG Kuala Terengganu, saya mendapat pembentang terbaik untuk Kolokvium tersebut. Kalau bercerita dalam konteks teater, macam saya katakan tadi, okey, begini bila kawan saya menyatakan pada saya, jangan sesekali tunjuk pandai berlakon, tetapi kita cuba untuk secara jujur sangat berlakon. Ketika saya melakonkan satu cerita yang bertajuk Ayah pada tahun 2011 di Auditorium JKKN Kuala Lumpur. Mungkin perkara ini biasa-biasa je bagi pada setengah orang, tetapi bagi saya dia cukup manis. Bila mana kami melakonkan, saya betul-betul rasakan bahawa sesuatu perkara berlaku dalam diri saya. Maksudnya, saya dapat rasa yang saya betul-betul the real ayah dalam cerita tu. Dan bila kawan saya balik, antara kawan yang menonton, dia balik dan dia tag saya. Dia kata, Azrai, terima kasih untuk pementasan tersebut, dan perkara pertama yang aku buat selepas aku keluar daripada pementasan adalah aku hubungi ayahku. Aku rasa rindu pada ayahku, dan aku betul-betul rasakan aku perlu menyayangi ayahku sementara dia masih ada. Jadi saya rasa macam mungkin kalau saya cerita ini, ini kenangan manis, mungkin bagi setengah orang itu biasa-biasa saja, tapi bagi saya inilah satu kemenangan yang paling besar dan kenangan manis paling besar untuk seorang pelakon bila mana lakonannya betul-betul telah menjadikan ataupun telah mencipta impak kepada orang lain. Sebab tu saya kata dia bukan lagi soal lakonan, bukan lagi soal pementasan, bukan lagi soal lampu, lighting dan segalanya, tapi dia soal menyentuh hati manusia. Kalau bercerita tentang pengalaman pahit pula, pada tahun 2015 saya pernah berlakon Bangsawan Pelayaran Parlimen Awang di bawah arahan Bung Kancil di auditorium di BKL. Ketika itu saya push diri saya lah, sebab masa tu saya baru mula buat PhD juga. Jadi saya push diri saya latihan apa semua sampai kan saya demam nak dekat show. Lepas dah lah demam, suara hilang pula tu, tapi tak boleh nak ganti dah sebab show dah dekat sangat dah. Dan pengarah kata show must go on. Kita teruskan dengan suara keadaan macam tu. Lepas tu dah lah suara saya memang menangis lah kat belakang pentas kan, suara hilang apa semua kan. Tapi dah apa tu, masa show dah dekat, di belakang curtain saya jatuh set pula. Ya Allah, jatuh pula dalam keadaan saya demam tu, saya jatuh set. Memang kesakitannya amat sangat, tetapi bila terbuka je curtain, apa lagi pilihan yang kita ada? Kita terus berlakon tanpa kira kesakitan yang kita ada ataupun demam yang kita bawa. Jadi orang kata apa, pengalaman tu memang sebenarnya pahit sangatlah, sebab inilah the real sudah jatuh di timba tangga, dah lah demam, betul jatuh set pula kan. Tapi orang kata apa, itu kenangan pahit, sebab saya belajar daripada situ, jangan push lebih daripada limit. Itu satu. Memanglah kita fokus, memanglah kita berdisiplin, tapi jangan push lebih daripada limit. Agar kita kena jaga juga badan kita, kerana kita nak pakai untuk lakonan tersebut. Itu pengalaman pahit yang memberikan orang kata apa, pengajaran kepada saya. Cabaran sebagai seorang pelakon bagi saya adalah pelakon juga. Maksud saya begini, kadang-kadang kita berlakon bersama dengan rakan-rakan lakon kita. Ada ketikanya kita sudah bersedia, ada ketikanya kita sudah fokus, tetapi energi kita tu tak sync.
orang kata apa, tak wujud sinergi di antara kita dengan rakan lakon kita tu, di mana rakan lakon kita datang hadir dengan keadaan tidak fokus, rakan lakon kita hadir dengan keadaan tidak menghafal skrip dan sebagainya. Jadi itu adalah cabaran paling besar sebagai seorang pelakon. Yang kedua bagi saya cabaran kesihatan. Ada ketikanya kita bila berlakon, kita push sangat, tiba-tiba masa itulah nak demam, masa itulah nak sakit, masa itulah nak hilang suara. Itu juga adalah cabaran. Tetapi apa pilihan yang ada selain daripada terus melakonkan dan kita percaya lakonan kita dapat disampaikan dengan baik. Itu sahaja. Jadi apa juga cabaran, apa juga dugaan, just lalui. Secara jujur pernah. Memang pernah. Jadi macam mana saya menghadapi situasi tersebut, memang pertamanya seperti sebagai seorang manusia biasa, kadang-kadang kita rasa tercabar bila idea kita ditolak. Memang rasa nak marah. Terutamanya bila kita adalah superior dalam tu, dan idea kita ditolak. Kan? Tapi orang kata apa, kita kena rationalkan. Yang pertama kita kena rationalkan. Kenapa idea kita sebegitu rupa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat timbang tara balik. Kita minta orang yang menolak itu buat timbang tara balik. Apa kelebihan, apa keburukan, apa kelebihan, apa kekurangan terhadap idea yang ditolak itu. Jadi bila kita lihat, kalau kelebihan itu lebih banyak, kenapa tidak kita lakukan? Tapi kalau lepas kita buat perbincangan dan kita buat timbang tara itu, kelebihan itu adalah kekurangan itu lebih banyak, mungkin kita terpaksa tolaklah. Jadi menjawab kepada persoalan ini, yang pertama saya akan bagi rasional. Kenapa idea itu sebegitu rupa? Okey, yang kedua saya akan buat pertimbangan, berbincang dan buat pertimbangan kelebihan dan kekurangan. Okay, kalau kelebihan lebih banyak, maka saya proposekan untuk mereka terpaksa menerima idea tersebut. Tapi kalau akhirnya lepas kita buat perbincangan memang nampaklah sukar untuk dilaksanakan ataupun banyak kekurangan, saya terpaksa reda pula. Idea saya ditolak. Kita dalam bahaya dah tak sekarang ni. Macam mana korang buat kerja ni? Sekarang ni polis dah tahu tempat persembunyian kita dan polis dah sedang intip kita. Cik, apa kita nak buat sekarang? Aku dah agak dah benda ni akan berlaku juga. Dengar sini. Aku tak kisahlah korang mencuri kerana nak bantu keluarga korang ke, nak bantu adik korang ke. Yang penting kita mencuri, kita merompak itu salah. Aku dah kata dah, daripada awal lagi jangan buat kerja macam ni. Tapi, apa pilihan yang kita ada? Macam mana dengan suami saya dekat rumah tu? Tak ada pilihan. Kalau kau kena tangkap, suami kau mungkin akan lepaskan kau. Aduh, macam ni benar-benar je aku mencuri ke sana sini. Tak apalah diri kau sendiri. Risiko tak risiko, kalau kita duduk kat sini lebih risiko. Faham atau tak? Hana, pergi sekarang. Polis, jangan bergerak. Tunduk. Pergi. Tunduk. Nampak tak, bukan mudah ya untuk menjadi seorang penggiat seni teater yang berjaya. Sama seperti dengan ikon kita Dr. Azrai Azmi, sakit-sakit pun beliau tetap meneruskan lakonannya. Nampak tak, minat saja tak cukup, tapi semangat juga kena ada untuk kita berjaya. Baik, masih lagi menyaksikan Bersama Ikon dengan saya Akmal Nazri. Inilah dia ikon kita, iaitu Dr. Azrai Azmi. Doktor, Masya Allah. Kenapa? Saya cukup teruja lah apabila bersama dengan doktor ni. Tapi macam Akmal kurang teruja pun teruja sikit. Oh lagi? Okay. Teruja sangat. Okay, bersama dengan doktor. Baik doktor, kita nak tahulah kan mengenai perkembangan seni teater, terutamanya daripada golongan remaja sendiri. Sebab kita tahu sekarang ini dengan adanya social media, mungkin ada di kalangan remaja-remaja di luar sana kurang minat dah dengan dunia teater ni. Pandangan doktor sendiri. Okey, sebenarnya kalau ikutkan perkembangan teater dalam orang kata apa, sambutan daripada anak muda, sebenarnya masih memberangsangkan. Okey. Sebagai contohnya untuk di peringkat KPM sendiri, BSKK telah pun semasa pandemik telah pun menganjurkan pertandingan teater secara online menggunakan orang kata apa, menggunakan medium seperti
YouTube dan juga seperti bukan IG, TikTok dan juga TikTok untuk mereka letakkan satu orang kata VTT pendek lah dalam lakonan mereka. Dalam masa yang sama Akmal, kita boleh lihat banyak juga pertandingan-pertandingan yang bila dah boleh bersemuka ni, ada pertandingan-pertandingan yang dilakukan masih dapat sambutan. Macam baru-baru ni ada apa kita panggil Monogram. Bukan mono. Dia ada satu pertandingan ni tapi monolog lah yang dianjurkan oleh Majlis Teater Selangor. Dalam kalangan anak muda memang beri sambutan yang sangat menggalakkan. Dan untuk pengetahuan Akmal dan juga semua penonton lah, dalam baru-baru ni ada pertandingan. Surprisingly antara sekolah menengah dengan sekolah rendah, mutu sekolah rendah sangat jauh ke hadapan. Jadi saya nampak pada suatu ketika nanti mungkin teater Malaysia akan kembali bersinar seperti dahulu kala, insya-Allah. Amin. Amin. Yang belakang ni budak sekolah rendah ke? Kebanyakan mereka ini bergiat daripada sekolah rendah sampai di sekolah menengah pun mereka masih orang kata mengabdikan diri kepada teater mereka ini. Terbaiklah. Saya macam lagi teruja bila kat belakang ni mereka membuat ini dipanggil pemanasan badan, betul? Yes, betul. Wah, saya tahu ya. Ya, Akmal. Baik. Jadi doktor, itu dari segi sambutan di kalangan remaja. Tapi dari segi industri teater kita, industri seni teater sekarang ini bagaimana? Lagi-lagi selepas pandemik. Sebenarnya Akmal, kalau bercerita tentang industri teater selepas pandemik, mungkin orang menjangkakan akan slow. Mungkin, tetapi bila Motek memberikan banyak dana dan saya lihat baru-baru ini seperti cendawan, orang kata apa, cendawan tumbuh selepas hujan. Kerana ketika saya melakonkan, ada satu teater baru-baru ini saya melakukan Kuala Lumpur Menangis Lagi di panggung Bandaraya. Pada ketika itu ada 4 atau 5 pementasan yang lain di venue-venue yang lain. Sampaikan ada yang bergurau, kami ni terpaksa bahagi 4-5 badan ke untuk hadir ke semua. Macam tu Akmal. Dalam satu masa orang kata apa, kalau yang cerita ni 3 malam, yang ni pun 3 malam, tarikh yang sama. Jadi sebenarnya kita nampak selepas pandemik ini teater Malaysia semakin berkembang. Sampaikan saya rasa macam kita tengok tahun depan, saya kira masih trend yang sama juga. Maksudnya akan ada banyak pementasan dan banyak option kepada kita sebagai penonton, of course lah kita juga sebagai pelakon, untuk menerima job dan juga untuk memberi sokongan kepada rakan-rakan yang lain. Ya, sebab kita tahu kan pengiat seni teater ini mereka memerlukan satu persembahan untuk meneruskan kehidupan. Betul doktor? Betul. Okey, baik. Kalau kita nak bercakap dari segi kerjaya, kita tahu doktor memang cukup hebat menjadi seorang pencarah, menjadi juga penggiat seni teater yang berjaya, menjadi juga, saya rasa banyak di luar sana tu doktor menjadi ya. Tapi kan doktor, saya nak tahu lah, sebab kita tahu mungkin ada orang mengatakan manusia ni tidak pernah puas kan. Betul. Jadi macam doktor sendiri, apa lagi yang doktor impikan? Mungkin dari segi kerjaya? Saya nak jadi pengacara untuk Didik TV. Okey, terima kasih doktor, kita sampai di sini saja. Tidak. Sebenarnya saya ingin terus bersama dengan teater, kerana saya yakin dan percaya banyak lagi ruang-ruang, walaupun saya dalam industri ini, tapi banyak lagi ruang-ruang yang belum saya teroka. Jadi saya ingin terus bersama dengan teater kerana saya ingin meneroka banyak lagi perkara di dalam teater. Jadi saya akan terus bersama teater. Orang kata apa, saya tak payah nak meneroka benda lain. Saya hanya berada dalam teater dan juga of course lah kerja saya sendiri sebagai pensyarah, kerana saya nak teroka apa lagi ruang-ruang yang tak ada, yang belum lagi saya teroka. Itu sahaja. Baik. Jadi doktor, kalau saya nak tanya juga kan, kita tahu doktor dalam bidang seni teater ni mungkin dah lebih 10 tahun atau lebih dari 20 tahun? 10 tahun. 10 tahun kan. Dan doktor ada mengatakan doktor nak meneruskan lagi dalam dunia teater ni. Di mana doktor dapat lihat diri doktor sendiri lagi 5 atau 10 tahun akan datang daripada sekarang ini? Dalam bidang teater. Bidang teater. Saya menjangkakan saya masih menghambakan diri sebagai seorang pelakon yang mungkin kategori veteran dalam dunia teater. Saya masih. Saya akan terus bersama dengan teater. Ya, terima kasih doktor. Dan saya pasti doktor pun dah banyak pengalaman dalam hidup, terutama dalam bidang seni teater, dan saya pasti ada juga antara resepi-resepi kejayaannya. Mungkin macam saya yang berusia 18 tahun sekarang ini kan. Jadi, saya tahu apa antara resepi-resepi orang hebat ni seperti doktor. Silakan. Macam inilah Akmal. Saya percaya satu, kalau kita buat, kita perlu bersungguh. Okey, ini saya ada satu orang kata apa, satu benda yang saya amalkan dalam teater.
Okey. Saya selalu percaya saya perlu untuk menjadi orang baru. Kerana walaupun banyak ada kejayaan kita, walaupun banyak pengalaman kita, tetapi kita perlu muncul dalam set dalam rehearsal teater, kita perlu menjadi orang baru. Jadi jangan bawa ego, oh aku dah banyak pengalaman, aku dah banyak kejayaan. Tidak. Kita perlu untuk macam habis satu-satu pementasan, saya selalunya mengamalkan the dead altar. Saya mati. Oh, okey. Jadi bila saya datang untuk next production, saya akan macam jadi orang baru, berlatih daripada kosong dan berlatih bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat pementasan tersebut. Saya tidak pernah meletakkan bahawa saya banyak pengalaman, saya banyak kejayaan, tidak. Saya bermula daripada kosong balik. Itu resepinya. Jadi kita akan push diri kita untuk berlatihlah dengan baik. Tapi kan doktor, mungkin saya nak lari sikit daripada resepi itu sebab katanya ada di kalangan murid-murid yang nak berlakon teater ni. Oh, saya nak jadi pelakon teater sebab saya nak terkenal. Saya nak jadi pelakon teater sebab saya nak menjadi seorang kaya raya dalam dunia teater ni. Adakah persepsi mereka itu, saya pasti doktor nak memperbetulkan apa yang mereka sangkakan di dunia teater ini, doktor? Saya rasa macam kalau dekat Malaysia, kalau nak jadi seorang pelakon teater sepenuh masa, mungkin susah untuk memang susah untuk menjadi seorang yang kaya raya. Mungkin juga susah untuk menjadi terkenal kerana kelompok kita kecil, penggemar kita kecil. Tetapi kalau anda ingin masuk ke dalam dunia teater, saya punya nasihat kepada murid-murid di luar sana, satu, ambil resepi dalam dunia teater ini, kita amalkan dalam kita punya kehidupan seharian. Contohnya resepi disiplin. Fokus. Jadi ambil benda-benda ini dalam kerjaya yang kita bina, apa juga kerjaya. Inilah dia. Orang kata implement ilmu teater ini dalam kita punya kerjaya. Dan bukan juga dalam kehidupan kan? Dalam kehidupan, betul juga Akmal. Jadi janganlah nak memikirkan tentang nak glamour, nak terkenal, nak kaya, ketepikan. Tapi ambil benda-benda yang kita dapat daripada dunia teater ini, kita implement dalam diri kita. Dan sentiasa merendah diri. Betul doktor? Betul. Ya, dan kita tahu kan untuk menjadi pelakon teater ini, kadang-kadang kita mengimpikan pelbagai watak. Betul. Nak jadi watak orang kampung, nak jadi watak orang susah, nak jadi watak penjahat ataupun antagonis. Betul. Kan? Dan saya rasa doktor di dalam lebih 10 tahun itu telah banyak membawa watak-watak yang cukup hebat. Dan mesti ada satu watak yang doktor rasa, kenapalah tak dapat watak tu lagi? Kenapalah tak dapat watak lagi? Apa tu, Dr. Azrai? Allahu Akbar. Kalau saya tahu keterbatasan saya adalah untuk watak yang memerlukan fizikal. Memerlukan fizikal. Jadi saya bersedia kalau diberikan watak yang memerlukan ketangkasan fizikal, maka saya akan cabar diri saya untuk melaksanakan dan melakukan tugasan tersebut dengan baik. Jadi saya punya impian adalah untuk melakonkan watak yang memerlukan fizikal. Permainan fizikal. Itu dia. Baik doktor, dan katanya impian doktor untuk berlakon di dalam dunia teater ni adalah nak berlakon dengan Akmal Nazri. Betul ke? Sudah terlaksana sebenarnya. Ya, pada tahun 2011 bukan? Ya, betul. Ya. Baik, Dr. Azrai, mungkin sebelum kita nak tutup kan bersama ikon kali ini, harapan Dr. Azrai Azmi di dalam dunia seni teater ini. Silakan. Saya percaya untuk menyentuh hati manusia yang lain, kita perlu sentuh dengan hati kita. Jadi satu medium yang membekalkan untuk kita menyentuh hati orang lain dengan hati kita adalah melalui lakonan teater. Jadi saya mengharapkan teater berkembang dekat tanah air dan semua golongan meminati teater dan mula memberikan perhatian kepada teater kerana kata Buya Hamka, sentuhlah hati manusia lain dengan hati kita. Dan dengan lakonan yang jujur, lakonan yang datang daripada hati, kita mampu untuk menyentuh hati manusia yang lain. Maka untuk mengangkat kata-kata Buya Hamka ini, saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya anak-anak murid di Malaysia, untuk sama-sama memberi perhatian kepada teater dan mencintai teater dan sekurang-kurangnya untuk merakyatkan teater dalam diri anda. Doktor, betul lah orang katakan, kita ni jangan berhenti bermimpi. Kerana daripada mimpi itu akan menjadi kejayaan. Amin. Baik, terima kasih Dr. Azrai Azmi. Saya rasa merupakan itu satu kisah, satu juga pengalaman yang cukup menarik yang doktor telah kongsikan kepada anda semua. Jadi tu apa lagi? Jomlah kita masuk ke dunia teater. Wah, saya mau promosi kan. Baik doktor, terima kasih banyak. Kalau nak tahu siapakah ikon seterusnya, nantikan bersama ikon. Saya Akmal Nazri. Doktor, boleh tak kita sambung latihan di sana?
Jom, Akmal. Mari kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Hey. Bye. Okey, Dah dapat ni macam mana ni? Okey, Akmal nak saya berlakon. Saya nak jadi watak orang jahat tu. Okey, Akmal, Akmal kalau watak orang jahat selalunya ending dia kena pukul.